Kita sambil-sambil tunggu sahabat kita masuk, insya-Allah. Dan kalau boleh tolong share kepada sahabat-sahabat kita lain, insya-Allah. Jangan kita, sebab malam ni penting, Ustaz nak kongsikan tanda-tanda gangguan waktu jaga, gangguan waktu tidur, insya-Allah. Kebanyakan kita ni terkena pada waktu tidur lah, kebanyakan, insya-Allah. Gangguan waktu tidur, insya-Allah. Walaupun kita mungkin bagi kita tak penting lah, tapi kita fikir pada sahabat kita, jiran kita, saudara kita yang memerlukan kaedah-kaedah ni. Dan Ustaz akan kongsikan amalan yang simple, tapi walaupun simple, bunyi simple tapi mempunyai impact yang kuat untuk perlindungan kita, insya-Allah. Kalau tuan-tuan semua, insya-Allah. Jadi kalau boleh, insya-Allah kita dah. Sementara kita tunggu pukul 9 malam. Okey, insya-Allah. Nasir Hashim. Okey, Kamarul Ripin. Okey, insya-Allah. Yusni, Dr. Yusni. Waalaikumsalam, Dr. Yusni. Kalau boleh, Dr. Yusni tolong share juga kepada sahabat-sahabat lain, insya-Allah. Okey, Faisal Muhammad. Okay. Umi, okey, insya-Allah. Wan Zek, okay, terima kasih Wan Zek. Join. Mansob, join. Waalaikumsalam. Yang penting kita share pada sahabat kita agar juga mereka juga terhindar daripada gangguan. Mungkin kita kuat, badan kita kuat, rohani kita kuat, kita tidak mudah terkena gangguan seperti ini. Tetapi mungkin sahabat kita, saudara kita, macam Ustaz ni hari-hari boleh kata hari-hari datang rumah ataupun datang rumah minta air penawar macam-macam kerana gangguan sama dengan gangguan fizikal ataupun spiritual. Kebanyakannya spiritual lah kebanyakannya, insya-Allah. Waalaikumsalam, Rizki Shop House. Waalaikumsalam. Okay, semoga Rizki Shop House sihat walafiat. Dan kalau boleh tolong share pada sahabat-sahabat kita. Shimanoha, terima kasih. Okay, terima kasih. Join, insya-Allah. Nur Ain, join, insya-Allah. Okay, insya-Allah kalau ada soalan anda boleh kemukakan, insya-Allah Ustaz boleh baca, insya-Allah. Kalau tak dapat Ustaz tunaikan malam ni, insya-Allah Ustaz akan tunaikan pada hari yang lain dalam TikTok pendek, insya-Allah. Wa Nasir bin Hashim, okay, waalaikumsalam Ustaz, saya dan isteri sentiasa mendoakan tetap dalam kehidupan Islam. Kita masih doakan untuk Ustaz Nasir. Ustaz pun sama juga doa kepada Nasir dan juga keluarga family agar Allah Taala memberkati kehidupan Nasir dan juga merahmati rezeki Nasir dan family, insya-Allah. Kalau boleh share, tolong share jugalah, tolong share. Okay, mungkin kita ada daripada luar negara, mungkin ada, insya-Allah. Ada sahabat-sahabat Ustaz, murid-murid Ustaz yang berada di Indonesia, Surabaya, Jakarta, insya-Allah. Dan Ustaz semua dah maklum pada mereka lebih awal lagi, insya-Allah. Kalau mereka ada masa, insya-Allah. Kalau boleh tolong share. Saifuddin, ke Waalaikumsalam Adin. Kalau boleh tolong share. Terima kasih Din. Tolong share pada sahabat, insya-Allah. Okey, dah 9 minit, 9 minit, pukul 9, 1 minit, insya-Allah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli mahatin wa nafasin adada ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli mahatin wa nafasin adada ma Rasulullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa al-ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'innu aqadkan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli syai'in huwa fi illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli mahatin wa nafasin adada ma Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli mahatin wa nafasin adada ma Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli mahatin wa nafasin adada ma Rasulullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina walillahil hamd Allahu akbar nahnul Muhammadina walillahil hamd Allahu akbar nahnul Muhammadina walillahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Taala, syukur kita pada malam ni macam sebagaimana dia janji Ustaz akan kongsikan amalan-amalan gangguan-gangguan, tanda-tanda gangguan sama ada di siang hari ataupun di malam hari, sama kita jaga ataupun kita sedang tidur. Okay, terima kasih pada Azma Aziz. Okay, waalaikumsalam. Kak King, waalaikumsalam. Mohon amalan Ustaz untuk sucikan diri selepas makan duit haram Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan
InsyaAllah kan. Kalau boleh stay tune dengan Ustaz. Ustaz takkan kongsi kat kini. Ustaz takkan kongsi malam ni. Ustaz akan kongsi pada malam lain. Live. Ustaz akan kongsi iaitu zikir istinja. Zikir istinja. Ustaz akan kongsikan. Jadi harap kalau siapa yang masih belum tahu apa itu zikir istinja, InsyaAllah dalam satu live lagi Ustaz akan kongsi. Terima kasih Kak Kim. Kak Kim buka satu jalan untuk Ustaz kongsikan satu amalan. Amalan ni Ustaz terima daripada almarhum Tuan Guru Haji Omar tahun 1996. Ustaz amalkan, banyak perubahan dalam hidup Ustaz. Jadi insyaAllah amalan ni zikir istinja Ustaz akan kongsikan. InsyaAllah. Kalau ada tuan-tuan ada permintaan apa-apa, insyaAllah nanti admin akan catat dan kita akan keluarkan sama dalam live pendek atau panjang, insyaAllah. Okey, Bainun Jairia, waalaikumsalam. Jainun. Okey, Zira Rusli, masya-Allah, tabarakallah. Join juga kan? Terima kasih Zira, join. Okay, Surina Draman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Muhammad Ismail, waalaikumsalam. Okay, insyaAllah kalau boleh kita ramaikan grup kita malam ni untuk kita sama-sama kita kongsi-kongsikan. Di samping itu anda boleh kongsi-kongsikan pada orang lain. Dan kalau boleh, kalau nak catat, anda boleh catatkan. Ataupun kalau sesiapa yang boleh catatkan dan kongsi-kongsikan pada sahabat kita, insyaAllah. Okay, Syafiq, waalaikumsalam Syafiq yang berada di Brunei. Syafiq berada di Brunei. Masya Allah daripada Brunei ada join. Okey, Muncis invite. Okey, Masya Allah tabarakallah. Surina Draman. Okey, Syafiq Syahrin. Tu nama sama tu. Ya, anak ustaz dia berada di Brunei. Tolong Fik, tolong share. Fik, tolong share pada sahabat-sahabat Fik di Brunei, insya-Allah. Tadi baru insya-Allah. Okey. Tolong share. Rusni, waalaikumsalam. Khairiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan semua sihat walafiat. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan malam ni tanda-tanda gangguan sama ada zahir ataupun yang dalam tidur. InsyaAllah. Kalau boleh tuan-tuan catat Ustaz mungkin ada banyak, cuma Ustaz akan bagi beberapa yang kita kata yang kuat, yang biasa sering kita lakukan. Kita akan berlaku pada diri masing-masing, insyaAllah. Okey, Syafiq Syarif share live. Terima kasih. Oh my, Fik, kalau boleh Fik tolong share dengan ramai-ramai lagi kawan-kawan sama ada di Malaysia ataupun di Brunei, tolong share. Okay, kadang-kadang kita kerja di hospital kan, ada masalah. Pernah berlaku di satu orang daripada satu universiti, tak mencerita lah, satu hospital universiti semua datang jumpa Ustaz. Dia kata tempat tu adalah semula ward yang memang fatal punya. Jadi dia jadikan farmasi. Farmasi tu 24 jam. Tuan-tuan bayangkan, dia beritahu bahasanya kerusi bergerak sendiri, tuan semua. Kerusi bergerak sendiri, dia nampak dengan mata dia sendiri. Ini kita takut, tuan semua. Kerusi bergerak sendiri, obat jatuh sendiri, obat yang telah disusun tiba-tiba jatuh, tuan semua. Inilah gangguan yang boleh menyebabkan sekarang kita kalau kita melemah, ini akan memberi kesan pada diri kita. Bila kita balik rumah, anak-anak kita semua akan berlaku. Okey, waalaikumsalam. Mahani, terima kasih. Mahani Junaria 23. Waalaikumsalam. Okey, Ahsan Ali, masya-Allah Ahsan Ali. Okey, Tanak Wagu. Nama nickname. Ustaz boleh buat tak rawatan jauh? Insya-Allah Ustaz akan buat rawatan jauh. Boleh hubungi Ustaz. Insya-Allah boleh PM Ustaz ataupun boleh buat pertanyaan dalam TikTok. Insya-Allah Ustaz akan jawab, insya-Allah. Okey, Rono Rizwani. Waalaikumsalam. Kalau tuan-tuan share, insyaAllah. Okay, sekejap lagi lebih kurang 9.10 Ustaz akan kongsikan. Ahsan Ali. Masya Allah Hasan. Okay. Waalaikumsalam Hasan. Okay, tak nak wagu. InsyaAllah tak nak wagu. Kalau boleh PM lah. Kalau tak nak wagu dah ada nombor telefon Ustaz. Boleh ataupun tak ada nombor telefon Ustaz, boleh buat pertanyaan melalui TikTok ni, insyaAllah. Okay, tuan semua. Okay. Kemudian kita kena ramaikan lagi grup kita malam ni, insyaAllah. Ramai, sebab Ustaz tahu ramai yang menghadapi masalah-masalah gangguan dan semua, gangguan. Kadang-kadang kita, Nazini Muhammad Noor, isteri tercinta Ustaz. Nazini Muhammad Noor join juga live. Mahani, insya-Allah. Kalau boleh tolong share pada sahabat-sahabat kita kan kadang kita mungkin kita tak perlu amalan ni, tapi mungkin orang lain perlu. Kita ambil gitu, orang lain perlu kita bagi, kita sharekan. Okey, Mekome. Waalaikumsalam. Okay, ni Mila hadir. Okay, Mila, insyaAllah. Terima kasih, Mila. Okay.
9.10 Ustaz akan mulakan. Okey, baru 9.8 minit. Komik, okey, insya-Allah. Kita ada banyak itu kan bagi yang Facebook, kalau Facebook ada soalan-soalan anda boleh tanya soalan, insya-Allah pihak admin akan pihak bilik sebelah kalau ada soalan-soalan bilik sebelah sana, okey, boleh, kalau boleh tolong kemukakan soalan, nanti insya-Allah pihak admin akan bagi pada ustaz akan jawab insya-Allah. Di bilik sebelah lah, selain pada TikTok, bilik sebelah tu boleh kemukakan soalan-soalan yang perlu insya-Allah. Okey, insya-Allah ramai lagi kita bagi ramai lagi yang join. Kita ada 2 minit lagi insya-Allah, ramai lagi kita akan kongsikan bagi ramai lagi insya-Allah. Okey, Hazira Rosli, Hazira Rosli. Aku Umay. Okey. Bagi anda yang sebelum tu, bagi anda yang berada di Johor Bahru, Johor kan, negeri Johor, Kota Tinggi apa semua, ucapkan Ustaz doakan agar semua selamat Kota Tinggi apa semua. Mungkin anda nak join tak dapat join kerana Ustaz doakan agar semua selamat Kota Tinggi apa semua. Mungkin anda nak dapat join kerana Ustaz doakan agar semua selamat. Anda bercucu untuk bermain air, sebab air kita tak tahu sedalam mana air tersebut. Jumpa, waalaikumsalam, jumpa. Terima kasih, jumpa. Okay, kita sama-sama kita doakan untuk sahabat kita, saudara kita yang berada di Johor, negeri Johor, banjir begitu teruk sekali. Betul, di Thailand baru ni, kita minggu lepas Thailand teruk jugalah. Johor kita doakan sahabat-sahabat saudara mara kita. Kalau ada anda boleh bantu, kita boleh bantu, kita bantu sedaya yang boleh, bukan sekadar yang boleh, sedaya yang boleh, bukan sekadar. Kalau sekadar tu sekadar je ala kadar. Kita nak sedaya yang boleh tuan semua, kita bantulah. Kita mudahkan urusan orang, Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Okay, Muhammad Ismail. Okay, insya-Allah. Umay. Okay, dah 9.10. Okay, tuan-tuan catat semua. Gangguan sewaktu kita tidur. Kita ambil yang sewaktu kita tidur tu. Okay, sebab gangguan ni sering berlaku sewaktu kita tidur. Dalam mimpi kan. Okay. Pertama tu semua, apa yang Ustaz catat ni, ialah susah nak tidur. Memang susah tidur. Pusing sana, pusing. Tadi pun ada datang jumpa Ustaz ni. Umur lebih kan 69, 68 gitu. Tak boleh tidur. Bangun, buka pintu, keluar. Balik rumah, keluar, masuk, balik rumah. Duduk macam tu. Ada saja yang menyebabkan dia tak boleh tidur. Kadang-kadang kita yang balik kerja, kalau kat office okey, tapi kat rumah nak tidur pusing sana, pusing sini, pasal lagu, pasal tengok TV, tengok Netflix apa semua, tak jadi juga. Buka Quran baca pun tak jadi juga. Sebab inilah merupakan salah satu gangguan sewaktu kita nak tidur. Okey, tuan semua, mudah terjaga pada waktu malam, mudah terjaga. Tidur sekejap, terjaga. Tidur sekejap, terjaga, tuan semua. Inilah salah satu gangguan juga. Kita tidur, bagi tidur orang panggil tidur tidak berkualiti. Tidak berkualiti, insya-Allah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, mimpi melihat sesuatu yang menghimpit. Lalu kita minta tolong, orang tak dengar. Kita mimpi ada benda yang menghimpit kita. Satu lembaga ke, satu benda ke, satu bayangan kan yang menghimpit kita. Kita dalam mimpi tu kita meraung, tapi orang tak dengar, orang klinik kita tak dengar. Bahkan bila kita sedar pun kita rasa himpitan tersebut, kita meraung macam mana pun, kita panggil nama isteri kita pun isteri kita tak dengar, atau kita panggil nama suami kita tak dengar, atau kita panggil anak kita panggil sahabat kita pun sahabat kita tak dengar. Ini adalah salah satu gangguan juga tuan semua. Okey. Okey, mimpi buruk yang menakutkan, melihat binatang seperti rimau, ular, tedung, serigala dan macam-macam, singa, tikus. Singa, tikus pun kadang-kadang merupakan satu mimpi yang buruk. Ada setengah orang dia geli dengan tikus. Dia geli dengan tikus. Dalam mimpi tu dia mimpi tikus. Itu menyebabkan dia rasa takut dengan tikus. Ada juga jenis orang yang takut tikus. Tikus datang terus lari, lompat atas almari. Takut. Dalam mimpi diberikan mimpi macam tu dan semua, menyebabkan dalam mimpi tu dia rasa takut juga. Dan dia sedar tu berpeluh dia, Allah, tikus. Dalam masa biasa pun aku takut tikus, dalam mimpi pun tikus datang juga. Jadi macam tu merupakan satu gangguan juga tuan semua. InsyaAllah. Okay. Mimpi jatuh di tempat tinggi. Mimpi jatuh tempat tinggi, kita mimpi sehingga sampai kita tersedar berpeluh-peluh kita. Itu berlaku. Berlaku juga tuan semua dalam tidur kita.
Okay, berdiri dan berjalan ketika tidur. Ni dia panggil walking, sleeping walking. Walking, sleeping, sleeping walking. Lebih kurang macam itulah. Ada semua. Kita sedar, kita tak sedar tapi kita bangun, buka pintu, berjalan. Berjalan. Okay, kadang sampai ke jalan raya, sampai ke Padang Bola. Ustaz ingat masa Ustaz duduk asrama dulu tu di Maktab Sultan Ismail Kota Baru, di Teliput semua, tahun 70-an lah, 70-an. Ada kawan Ustaz dia bangun, dia berjalan sampai tengah padang. Kita berlari pergi cari, dia pergi panggil dia tak sedar, dia tak sedar. Kita sampai tengah padang, kita pegang, kita peluk dia, ambil air sapu kat muka, baru dia sedar, kenapa aku kat sini? Ni kesalahan pada gangguan juga tuan semua. Dia panggil walking, sleeping atau sleeping walking, macam tu. Okay? Dan juga tuan semua, berdiri, kita bermimpi berada di tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, tak ada apa-apa. Tak ada api sunyi kan? Itu menyebabkan kita rasa sayu, kita rasa takut, seram sebab tempat yang sunyi dan semua. Okay? Mimpi melihat makhluk halus, mimpi jin, gondorowo, macam-macam kita mimpi yang kita ada benda-benda kan, pontianak, mimpi kita mimpi langsui, macam-macam lah benda tu dalam waktu jaga kita tak mimpi, tak nampak, tapi dalam mimpi kita akan nampak. Ini salah satu benda gangguan juga. Okey. Okay, sambil tu tuan-tuan tolong share, sambil Ustaz sembang, tuan-tuan tolong share kepada sahabat-sahabat kita agar mereka juga dapat info-info ni, penting untuk mereka itu. Kadang kita tengok sendiri, mungkin keluarga kita, terjadi pada keluarga kita ataupun terjadi pada sahabat-sahabat kita juga. Okey. Bermimpi berada di tempat yang kotor, tempat yang sampah sarap, kawasan perkuburan. Mimpi kita duduk tempat sampah sarap, mimpi tempat perkuburan, mimpi tempat yang berkotor lah. Kita rasa kotor tu salah satu juga kita ada gangguan pada diri kita. Mimpi melihat makhluk halus, mimpi melihat salib dan gereja. Ni tu semua. Mimpi melihat salib dan gereja merupakan gangguan. Ni insya-Allah pada podcast Ustaz sekali lagi tuan semua, Ustaz akan beri cerita kisah benar pada tahun 2001 ke 2002. Ada orang datang jumpa Ustaz, dia beritahu dia ni hafizah tapi dia Kristian. Dia tunjuk pada Ustaz, dia angkat dia punya tudung tu, dia tudung dia tu nampak salib kat dada dia. Ni tuan-tuan Ustaz akan cerita dalam podcast. Okay? Tuan-tuan stay tune dengan Ustaz. InsyaAllah dengan podcast Ustaz akan keluarkan kisah benar yang Ustaz rawat dia lebih kurang setahun dan semua. InsyaAllah. Okay, kita mimpi gereja, kita mimpi kuil Hindu, kita mimpi kuil Buddha. Itu adalah satu dia juga adalah satu gangguan ya. Dan juga tuan semua, mimpi bertemu dengan padri, kita berada di tempat ibadat mereka, okay. Dan juga kita melihat budak kecil berjaga-jaga, budak-budak kecil datang kerumun ke kita. Kadang kita mimpi nyusu baby kan, kita mimpi nyusu. Kalau perempuan, kalau lelaki takkan nak bagi nyusu kan. Takkan lelaki nak bagi susu, lagi susu apa? Perempuan dia baby susu. Nanti Ustaz, saya nama apa? Nama Mahmud. Saya baby bagi susu baby. Bukannya itu dah perempuan. Biasanya perempuan yang baby susu baby jangan salah faham. Okey? Mimpi tengok benda tajam, nampak benda tajam, pisau, lembing, keris, macam-macam. Itulah yang Ustaz beritahu yang ada dalam yang sering. Banyak sebenarnya, banyak dah semua, tapi ini yang kita dapat daripada pesakit-pesakit yang datang. Pesakit datang jumpa Ustaz, dia tanya, apa dia kata? Ustaz, saya mimpi ni Ustaz cantik. Saya mimpi ni Ustaz cantik. Saya mimpi ni Ustaz cantik. Okey, salam pernah mimpi menyusu baby 2 kali dulu Ustaz. Adalah 10 tahun yang lalu. Okey, Mawar mimpi. Memang biasanya perempuan yang akan mimpi susu baby, bukan lelaki. Perempuan. Kalau lelaki mimpi susu baby, Ustaz tak tahu apa. Nak cakap apa kan? Okey, Ustaz, kalau mimpi dipatut ular, apa sebabnya? Ini ada gangguan. Gangguan juga tuan semua, gangguan merupakan gangguan yang sangkut paut dengan makhluk halus ataupun sihir dan semua. Okey, itu insya-Allah. Okey, itu saya biasa bermain dengan kanak-kanak. Itu juga merupakan gangguan. Ada setengah orang kata saka, gangguan saka dan semua. Ada setengah kata main dengan budak-budak baby datang, kita main sampai kita sedar tu kita rasa letih kita sebab main dengan budak-budak. Dan budak-budak tahulah dia punya tenaga lain kan dengan kita kan. Mimpi di balik katak comel dan melekat di rambut. Katak comel. Katak sama juga tuan semua, mimpi binatang-binatang yang menjijikkan. Okay, tapi kalau katak comel tu tak tahulah. Ada kat katak comel tu tuan-tuan? Kena tanya admin, ada tak katak comel admin? Ada tak? Ada. Admin kata ada katak comel. Katak comel ada. Okey. Apa lagi tuan-tuan?
Kalau mimpi mayat macam mana? Sama juga lah. Kalau jumpa sama juga kalau mimpi mayat. Mayat kita menakutkan kan. Kadang kita takut mayat ni. Dengan mayat kita takut. Apa saja mimpi, mimpi yang menakutkan, insyaAllah. Itu adalah bukan gangguan-gangguan. Jadi kalau tuan tak ada gangguan macam ni, tuan bolehlah. Kalau tuan nak jumpa ustaz kan boleh, insyaAllah. Okay, Waalaikumsalam. Sampai sekarang jodoh saya susah ustaz. Sebab mimpi susu baby ke ustaz. Okay, itu salah tu mungkin. Tapi kalau Mawar nak dapatkan jodoh, boleh datang. InsyaAllah jumpa ustaz. InsyaAllah ustaz boleh rungkaikan, boleh kita leraikan apa yang terikat pada Mawar. InsyaAllah boleh datang. Kalau anda kalau ada masalah jodoh, boleh datang jumpa ustaz. Adalah TNC, bukan TNC, apa dah barang-barang yang kena bawa, insyaAllah. Okey, itu yang mimpi. Yang mimpi kan, kalau yang mimpi kalau kita nak yang zahir pula. Tuan semua, yang zahir. Okey, kita tengok ada soalan-soalan ke? Waalaikumsalam. Kalau betul-betul share pada sahabat-sahabat lain, insyaAllah. Okay, kita nak ramaikan lagi grup kita malam ni, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, betul ke wanita perlu elak pakai warna hitam untuk elak sihir? Tak juga. Sebenarnya tuan-tuan semua, apa yang Ustaz cakap ni sebenarnya subjektif. Ada setengah orang positif, ada setengah orang negatif. Pakai baju hitam tak ada masalah. Ustaz pun suka pakai baju hitam. Dan isteri Ustaz pun pakai jubah hitam apa semua, tak ada masalah. Kita tak ada timbul isu. Tapi kadang-kadang benda perkara ni ada dia, sebab tu apa-apa tanda-tanda adalah subjektif yang mana kadang-kadang kita tak boleh nak ambil judge, nak bagi kita nak kata ni kena sihir tak boleh. Cuma ustaz berpandu daripada percakapan yang diberitahu oleh pesakit-pesakit yang datang, insyaAllah. Okey, macam mana nak jumpa dan hubungi ustaz ya? Okay, boleh kalau Mawar nak jumpa ustaz, boleh hubungi. Tanya Amin, boleh bagi nombor telefon Amin kata boleh ke? Ya, boleh inbox, boleh inbox, masuk dalam itu PM ustaz nak nombor telefon, boleh, insyaAllah ustaz akan bagi nombor telefon, insyaAllah. Okey, kalau anda nak jumpa ustaz, boleh. Ustaz duduk di section 6 saja, section 6 Shah Alam dan semua, insyaAllah boleh datang. Okey, tanda-tanda ketiga jaga. Tadi yang tidur nak cerita banyak dah semua, banyak cerita ni. Kalau kita beratus kalau mimpi ni, dan cerita yang jaga pula tu. Kadang-kadang jaga ni tanda-tanda yang paling penting sekali lah, kita rasa malas nak buat ibadat kepada Allah Taala. Rasa malas. Nak sembahyang subuh tu, ya Allah, payah betul lah. Dan subuh gajah. Kesian kat gajah, kita kata gajah. Subuh badak macam-macam. Jadi payah kita nak bangun tu. Dah azan 2 kali, handphone ada 3. Handphone 1, handphone 2, handphone 3. Handphone nombor 1 kita setkan alarm. Handphone nombor 2 kita set alarm. Handphone nombor 3 bunyi ketiga langsung tak bangun juga. Jadi tuan-tuan semua, itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kita kena sihir, atau kita kena ada gangguan, ada makhluk halus dalam diri kita. InsyaAllah payah nak buat amal ibadat. Zuhur payah, subuh payah, zuhur asar payah, maghrib payah, isyak pun payah. Itu payah. Lepas tu payah untuk kita nak berzikir, nak baca Quran. Itu semua memang tu adalah gangguan semua. Gangguan. Okey. Yang kedua, sering lalai, sering hilang ingatan. Kadang-kadang tak teringat, lupa. Kadang jadi gila, pengsan. Kadang jadi gila, tiba-tiba jadi gila. Itu berlaku juga, ada sihir. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Okay, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahana. InsyaAllah kalau ada soalan, boleh kumpulkan soalan, insyaAllah. Okay, sama ada di pihak sebelah sana, di platform lain, boleh kan tanya soalan. InsyaAllah admin akan bagi Ustaz soalan dan Ustaz akan jawab. Okay. Akhirnya ada rasa lesu dan malas, hilang semangat penat. Hilang semangat. Ustaz, saya kenapa rasa malas nak pergi kerja? Ustaz, kenapa saya rasa malas nak masak? Ustaz, saya kenapa tadi pun datang jumpa Ustaz, kenapa saya rasa malas nak pergi kedai? Ada kedai tu, tapi rasa malas nak pergi kedai. Ini merupakan gangguan. Anak-anak saya pun rasa malas. Okey, waalaikumsalam Ustaz. Kalau saya mimpi harimau, bintang tu, okey, sama juga kalau mimpi binatang yang menakutkan, sama juga lah gangguan juga. Okey, Hero kata sihat selalu. Okey, terima kasih. Nur Iman, Ustaz, kalau saya selalu tengok video Ustaz, share tips. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Kalau boleh stay tune dengan Ustaz, kita akan keluarkan banyak lagi video dia untuk dikongsikan bersama anda. Okey, Ustaz tak kata Ustaz baik, Ustaz terlebih baik, tak ada. Ramai orang baik juga, tapi Ustaz ada kaedah sendiri. InsyaAllah kita ada kaedah sendiri. Kita dengan itu. InsyaAllah ada soalan daripada admin. Okey, daripada Encik Aris, amalan yang boleh dapat tidur lena. InsyaAllah sekejap lagi Ustaz akan bagi.
Ustaz akan bagi insya-Allah race insya-Allah Ustaz akan bagi amalan untuk dapat tidur lain. Okey. Ustaz kalau mimpi diruqyah oleh orang macam mana? Kalau di mimpi ruqyah tu itu lain. Itu jika kita ada masalah, kita ada gangguan tapi ada bantuan, bantuan yang nak menyembuhkan kita. Itu banyak berlaku. Banyak berlaku pada kawan-kawan ustaz, pada pesakit-pesakit ustaz yang mana mereka sakit, bertahun sakit, tiba mimpi orang datang ruqyah, pagi biasa bangun sihat. Ada berlaku. Okey, ustaz kalau mimpi orang ramai makan kenduri, itu rezeki. Mimpi orang ramai makan kenduri, itu adalah rezeki. Kita akan dapat rezeki insya-Allah. Ustaz nak tanya, malas nak solat sedangkan sedangkan dah duduk atas sajadah tu, tunggu masuk waktu je. Itu merupakan gangguan sewaktu kita jaga. Tadi Ustaz dah beritahu kan, susah kita nak buat lakukan ibadat. Salam Ustaz, saya mimpi berada di depan makam Rasulullah SAW. Itu bukan gangguan tu, bagus tu. Berada di depan makam Rasul, kan itu panggilan daripada Rasulullah SAW untuk kita pergi ziarah dia. Itu merupakan panggilan Rasulullah SAW bagi hint, kau kena datang jumpa aku, datang ziarah aku di Madinah. Madinah itu Munawwarah insya-Allah. Bagus tu. Tok Nali. Bagus untuk Nadia insya-Allah, dan syukur anda dapat bermimpi. Ada orang langsung tak dapat mimpi. Tak mimpi Rasulullah, mimpi makan Rasulullah pun tak mimpi. Jadi anda mimpi itu memberikan tanda-tanda Rasulullah menjemput anda untuk anda pergi ke sana. Okey. Ustaz kalau mimpi pergi kampung Bunian dan sedar pukul 3 pagi, yang tu bagi ustaz itu tu mungkin ada sikit gangguan sikitlah insya-Allah. Okey, kalau tengok kita macam urat tegang, kena gangguan juga ke? Tegang ni bukan gangguan, tapi mungkin sebab saraf kita lah insya-Allah. Kalau tinggal bersing, kena, itu tanda kita kena berzikir. Itu tanda kita kena berzikir. Ingatan untuk kita berzikir. Kita rasa dah. Itu tanda kita ingatan untuk kita berzikir. Okey, Ustaz dah teruskan lagi. Ada banyak soalan tu. Ustaz dah teruskan lagi. Yang mana gangguan sewaktu kita jaga. Okey, dan semua sesak nafas apabila masuk waktu asar. Biasa sesak nafas. Masuk asar je sesak nafas. Sampai waktu malam. Tu salah satu pada gangguan juga. Kenapa lepas asar? Kenapa lepas asar? Inilah tuan semua. Sebab tu Ustaz beritahu, ada setengah orang sesak nafas waktu subuh. Ada setengah orang sesak waktu nafas waktu zuhur. Ustaz banyak terima pasien macam ni. Tapi ni dia beritahu, Ustaz catat juga, sebab ramai orang sesak nafas waktu asar sehingga ke malam. Okey? Rasa sakit pada sebahagian daripada badan, sakit pergi doktor, pergi ugut apa semua tak jadi, itu bukan ada gangguan. Doktor bagi ubat kita makan pun tak jadi, itu adalah merupakan satu gangguan ke atas diri kita. Okey, ketumbuhan yang sukar diubat, kanser merupakan satu gangguan kat sebenarnya tuan-tuan. Kanser ni merupakan satu gangguan juga, walaupun kita dapat rezeki zahir, tetapi ia merupakan satu gangguan juga. Gangguan daripada syaitan, daripada jin apa semua, menyebabkan berlakunya kanser pada payudara ke, kanser pelvic ke, kanser macam-macam lah, ovary kanser, otak ke, macam-macam. Okey, mudah panik bila berdepan dengan masalah. Kita panik, dia panggil panic attack. Panic attack ataupun dia panggil panic attack atau panic syndrome akan berlaku. Itu pula merupakan gangguan juga. Atau anxiety, berlaku anxiety itu merupakan gangguan juga. Selalu mengantuk, mudah marah dan panas baran. Duduk sejak ngantuk dan tidak mudah nak marah. Benda kecil tapi nak marah tu besar. Dan kadang-kadang kita timbul panas baran. Kenapa kau ni? Belum pernah aku tengok kau ni selalu marah-marah. Selalu kau ni seorang penyambar, kenapa jadi panas baran? Ni tuan semua merupakan gangguan yang berlaku pada diri sahabat kita ataupun kita sendiri. Kita mungkin perasan, kenapa aku ni isteri aku buat salah sikit tapi aku melenting kuat sangat. Okey, sampai boleh baling benda tu, menjadikan itu adalah gangguan. Okey, Ustaz kalau lambat dapat jodoh, ada blokage kan dari gangguan ke Ustaz? Okey, kadang-kadang ada blokage juga. Tapi kalau nak uraikan jodoh tu, boleh datang jumpa Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan rongkaikan, buangkan segala ikatan-ikatan tersebut, insyaAllah. Ustaz, ilmu perlindungan yang simple tapi kuat amalan, insyaAllah Ustaz akan bagi. Sekejap lagi Ustaz akan bagi. Okey, ada soalan ke? Kita ada soalan daripada sahabat kita. Saya tengok sekejap. Okey, daripada daripada bilik sebelah, kita start baca sekali. Ustaz, Ustaz, saya tidur lama tapi mimpi saya dikejarkan perempuan cantik. Perempuan cantik. Haris, saya mimpi dikejar dengan perempuan cantik. Minta suruh saya kahwin Ustaz. Soalannya, apakah amalan yang boleh saya dapat tidur dengan lenda? Masya-Allah. Haris, itu adalah merupakan mimpi.
Mimpi perempuan cantik. Mimpi kata dikejar oleh perempuan cantik. Itu bagus, Riz. Itu tanda Riz nak dapat jodoh tu, Riz. Datang jumpa Ustaz Riz. InsyaAllah. Ustaz doakan, insyaAllah. Semoga Ustaz akan bagi amalan. Semoga Riz dapat jodoh. InsyaAllah dia. Datang segera. Jangan tangguh-tangguh, insyaAllah. Okey. Mudah panik bila berdepankan masalah. Panik. Panik lah. Guru besar contoh, guru pengetua bagi satu task. Jadi panik, tak boleh nak buat kerja tak boleh. Ataupun bos kita bagi kita kerja. Kita panik. Kenapa nak buat kerja tak boleh? Itu dia salah satu gangguan juga. Okey, sekiranya kita tidur susah dapat mimpi sebab apa Ustaz? Okey, itu adalah gangguannya. Kita tidur susah dan dapat mimpi. Okey, insya-Allah. Okey, semua. Sering pening dan berlaku permodaman pening panggil vertigo kan, vertigo ni kadang-kadang vertigo pening asyik pening huyung aja makan ubat pun tak jadi tuan semua. Itu merupakan gangguan. Dan banyak gitu semua, banyak. Dan salah satu ialah hilang darah, agresi atau tidak. Ni bab hilang darah ni Ustaz nak cerita dah. Dan cerita tuan semua, cerita tentang anak murid Ustaz. Berada di satu tempat negeri, tak mau cerita lah, nanti aib dia pula. Cuma nak cerita, dia ni ditugaskan, dia naik pangkat, ditugaskan pada satu tempat. Sampai tu dia bawa pakaian dia, sebab dia nak bawa isteri dia, nak bawa anak dia, dan bawa dengan lori tu semua. Apa berlaku tu semua? Dia sedang nak berkemas tu, datang orang kat situ. Orang kat situ datang, orang pejabat dia jugalah datang. Awak ni nak duduk lama kat sini ke? Dia kata. Nak duduk lama kat sini? Dia kata, iyalah kalau boleh, kalau ada jodoh saya dengan jawatan ni, insya-Allah saya akan duduk lama, dia kata. Tak selang berapa lama, 2-3 minggu saja tuan semua, terus dia kena tuan semua. Badan yang besar tuan semua, makin lama makin kecil. Sekarang terus Ustaz pergi ziarah dia pada 2 bulan lepas. 2 bulan lepas Ustaz pergi ziarah dia tuan semua, menangis saat tengok dia. Dia punya kurus tu, ya Allah, tuan-tuan. Dia beritahu doktor masukkan darah dalam badan dia tu. Doktor tanya, ke mana pergi darah tu? Itulah tuan semua. Nak beritahu inilah salah satu gangguan ataupun sihir yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, okey, Ustaz akan bagi tuan-tuan satu amalan. Ustaz tak mau cakap saja, Ustaz nak bagi amalan pada semua. Tapi sebelum tu, Ustaz nak minta tuan-tuan tolong share dulu. Share biar ramai guru kita, okay? Kalau boleh sahabat kita di sebelah sana, kemudian tolong share biar ramai sahabat kita dapat juga amalan yang Ustaz akan kongsi. Amalan mudah je, simple. Ayat pun tuan-tuan dah tahu, cuma Ustaz nak bagi, cuma kaedah mungkin tuan tak tahu. Ada satu kaedah. Sebenarnya Ustaz ada banyak kaedah, cuma untuk malam ni Ustaz bagi satu kaedah. Kalau bagi semua, tak adalah kita nak jumpa lagi kan. Tuan-tuan tak mau join lah. Jadi Ustaz bagi sikit-sikit agar tuan-tuan rasa rindu nak jumpa Ustaz. Aduh, kalau kita nak dapat Ustaz masuk dalam wall, terus nak join. Kalau dapat Ustaz lain, terus nak join. Sebab apa? Sebab Ustaz akan kongsi amalan, insya-Allah. Okay? Kalau boleh, tolong share bagi sahabat kita lebih ramai lagi pada waktu ini, insya-Allah. Okey, saya mimpi melihat malaikat menunjukkan kehancuran bumi. Itu merupakan satu ingatan kepada kita agar kita tambah lagi amalan kita, bahawasanya dunia ni dah tak lama dah. Dunia dah tak lama. Itu mungkin mimpi macam tu. Sebab bila kita mimpi dunia yang rosak, mimpi kiamat tu memang akan berlaku satu ingatan pada kita. Okey, Amirul Zulkifli, waalaikumsalam. Kalau boleh tolong share pada sahabat kita, kan boleh tuan-tuan di bilik sebelah sana, tolong share agar juga sahabat kita dapat. Sekejap lagi Ustaz akan bagi pukul 39:32 Ustaz akan kongsikan amalan, insya-Allah. Boleh tuan semua, insya-Allah. Kalau boleh silakan pen dan kertas untuk catat apa yang Ustaz akan bagi ni, insya-Allah, agar tuan-tuan jangan dapat amal. InsyaAllah tuan-tuan amal dengan itu. Okay? Terima kasih Ustaz, saya faham. Saya fahami dari Jabi, anak didik Ustaz. Okay, fahami. Okay, untuk kenali ni fahami. Okay, terima kasih Fahmi. Join Ustaz, insyaAllah. Fahmi daripada Jabi lah. Itu hari Ustaz pergi Jabi, tak sempat jumpa Fahmi, insyaAllah. Nanti sekali lagi Ustaz pergi, kalau tak ada kerja, Ustaz pergi saja. Ustaz akan kontak Fahmi. Waalaikumsalam. Nur, waalaikumsalam. Okay, Nur Fazila, okay, Helman, Empire, okay. InsyaAllah tolong share pada sahabat kita. Kalau boleh, bilik sebelah sana pun tolong share agar sahabat kita dapat jugalah amalan dia. Amalan simple je, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Ustaz, saya dah tak mimpi. Maksud roh kita dicuri kan? Tak, bukan. Kita tak mimpi. Kadang Ustaz bukan tak mimpi. Bukan tak mimpi, sedang kita mimpi. Cuma kita teringat atas mimpi kita.
Kadang-kadang kita tak ingat. Ustaz kadang-kadang ustaz ni tak ambil hal sangat tentang mimpi. Bangun tu bangun, terus bangun, buat kerja macam biasa je, insyaAllah. Okey. Selalu mimpi mengandung. Dan apa maksud tu? Mimpi mengandung tu, itu merupakan kadang-kadang ada setengah orang kata gangguan. Tetapi kalau mimpi gandung ni, kadang-kadang kalau kita mimpi gandung, bukan kita ada gangguan sikit. Gangguan. Tapi ada setengah kata tak. Bukan, itu mungkin kita nak dapat anak mungkin, insyaAllah. Okey, dan semua, sediakan pen kertas. Okay, amalan dia macam ni tuan. Amalan tuan-tuan kena amal dia setiap lepas sembahyang. Amalan dia setiap lepas sembahyang. Pontianak hitam berdendam ke ustaz? Tak tahu, ustaz pun tak pernah tengok pontianak hitam macam mana pun. Biasa ustaz tengok ni pontianak ni pakai baju putih je. Kalau pontianak hitam ustaz tak pernah tengok. Dia mungkin pontianak dia lain sikit lah. Dia pontianak tu lain sikit. Mungkin. Biasanya ustaz tengok pontianak warna putih, baju putih, tapi tiba-tiba keluar hitam, ustaz pun rasa pelik juga. Saya mimpi. Okey. Memang mimpi tak boleh percaya. Boleh percaya tu semua. Cuma mimpi ni kalau boleh kita cerita pada orang yang betul-betul dia tahu faham tentang mimpi. Bukan apa, sebab takut bila kita mimpi, kita cerita pada orang tu cakap, takut jadi satu doa. Satu doa dah dikabul. Mu ni bergerak datang. Bergerak mu nak bankrupt ni. Takut tu doa. Mana tahu sewaktu dia berkata macam tu, Allah Ta'ala buka pintu langit, maka terima doa dia. Habislah kita dah semua. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz duduk mana sekarang? 2-3 kali dah pergi Taman Sabaria. Ustaz tak ada dekat Taman Sabaria. Ustaz dah dekat Shah Alam dah tahun 2013 lagi. Ustaz ada di Shah Alam dan ustaz sekarang ni berada di Seksyen 6 Shah Alam. Taman Sabaria dah tak ada dah, rumah pusat rawatan ustaz dah jual dan rumah pun dalam proses nak jual, insya-Allah. Okey. Okey, amalan ni kena amal setiap lepas sembahyang. Setiap lepas sembahyang tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan mampu tuan-tuan baca 7 kali. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan baca 7 kali. Okey, kalau mimpi gendong baby dan bagi susu, tu merupakan gangguan. Mimpi gendong baby, itu memang gangguan. Okey, itu memang gangguan. Okey. Amalan ni kena baca 7 kali setiap lepas sembahyang. Kalau tak mampu, sekali cukup. Okey, ustaz ada tak wangian yang boleh saya gunakan untuk buat sebagai pelindung? Ada insya-Allah. Tak ada. Kita sekarang ni dah dalam proses nak keluarkan, ada the vocal production akan keluar. Ustaz Hilin Syarin kita akan keluarkan kita punya wangian untuk anda pakai untuk pengasihan, untuk pelarisan, untuk perlindungan, untuk kerezekian dan macam-macam, insya-Allah. Kita akan keluarkan, insya-Allah. Jangan risau. Kita akan keluar dan boleh dipakai sewaktu sembahyang dan juga boleh dipakai waktu dalam raya ni, insya-Allah. Okey, amalan kita baca setiap lepas sembahyang 5 waktu. Kalau mampu 7 kali, baca 7 kali. Kalau mampu. Okey, amalan tu tuan-tuan kena baca 7 kali setiap lepas sembahyang. Kalau mampu, tak mampu baca sekali saja setiap lepas sembahyang. Amalan tak apa, baca Ayatul Kursi. Okey, tuan semua baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi tu tuan-tuan kena baca dalam wakaf 7. Bukan wakaf 9, wakaf 7. Biasa kita baca wakaf 9 kan? Ni pelik sikit. Dia bahkan ke belakang wakaf 7. Ustaz ada 2 guru yang bagi ijazah pada ustaz wakaf 7. Satu tu guru ustaz, nama dia Wan Ahmadul Kasir. Pada tahun 1974 ustaz terima daripada dia. 1974. Dan satu lagi almarhum Tuan Guru Haji Hamid Baling tu semua. Ustaz terima pada tahun 2004 ustaz terima dengan dia. 2 guru. Jadi ustaz nak kongsi kepada anda. Jadi anda baca ayat kursi tu wakaf 7, bukan wakaf 9, wakaf 7. Wakaf 7 macam kita berhenti 7 kali. Okey, tuan-tuan dengar ustaz baca. Dengar ustaz baca. Kalau tuan-tuan ada ayat kursi catat. Tanda. Boleh tak? Okey, ustaz bagi peluang. Ambil Quran sekejap. Okay? Ambil Quran. 2-3 minit ustaz bagi peluang. Okey, ambil Quran. Buka kat ayat kursi tu tanda. Okey, sebelum ustaz baca, insya-Allah. Okey, wakaf 7 yang mana ustaz? Okey, nanti ustaz. Okay, kalau ada Quran, buka Quran. Nanti ustaz akan baca tuan-tuan tanda. Tempat kita berhenti tu. Wakaf 7 ni lain sikit. Dia lain. Wakaf biasa kita baca wakaf 9 lepas sembahyang kan. Ni wakaf 7. Kalau ikut guru ustaz beritahu, wakaf 7 ni bagus untuk apa? Untuk pertahanan diri dan juga untuk pertahanan diri, untuk perlindungan dan juga untuk tuan-tuan untuk buat rawatan. Bagus.
Untuk perlindungan, untuk pertahanan diri. Sama ada kita nak serang, ataupun kita nak menyerang, ataupun kita pertahankan diri, dan juga bagus juga untuk buat rawatan. Wakaf 7 ni. Okay, ready? Dengar Quran. Okay, dengar Ustaz baca. Dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. 7. Okey, sekali lagi. Ingat Ustaz bilang yang kelima tu panjang sikit, Okey, yang kedua sekali. Okey, dengar catat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. 7. Okey, boleh Ustaz Arab boleh? Okey, tu kan biasa dia ada amal biasanya wakaf 9. Ni Ustaz bagi wakaf 7. Jadi ada 2 kan, siapa dah biasa amal wakaf 9 dan dapat wakaf 7, ada 2 kaedah ada amal. Itulah. Okey, insya-Allah. Ni Ustaz akan kongsi pada Ustaz, kalau tuan-tuan tak dapat juga dengan tuan semua, boleh tengok ulangan, boleh tengok rakaman ataupun hubungi Ustaz. Hubungi Ustaz, insya-Allah. Sediakan Quran kat depan tu, call Ustaz. Ustaz akan baca dan tuan-tuan tanda. Tak apa, insya-Allah. Jangan risau tuan-tuan. Kalau dengan Ustaz, welcome. Ustaz mudah dengan anda. Ustaz tak buat payah-payah. Kalau tuan nak call Ustaz pun, Ustaz akan jawab. Tuan-tuan mesej Ustaz akan jawab. Walaupun pukul 2 pagi pun Ustaz akan balas mesej anda. Kadang-kadang dalam mesej Ustaz ni banyak beratus masuk. Dalam mesej handphone beratus. Dalam satu hari tu beratus mesej masuk. Ustaz balas. Kadang sampai pukul 2 pagi. Sampai doktor larang, Ustaz, jangan tidur lambat, jangan tidur lambat. Tidur awal, jangan tidur lambat. Nak tidur lambat, nak tidur awal macam mana? Tugas kita nak bagi ilmu kepada anak murid. Jadi kita terpaksa layan. Kalau Ustaz bukan macam lain dan setengah tuan-tuan semua, bukan nak puji Ustaz dah. Ustaz bukan macam lain. Ustaz mudah. Tuan-tuan bagi tuan-tuan cari soalan, Ustaz jawab. Mungkin kadang-kadang Ustaz terlepas pandang tu, mungkin Ustaz minta maaf lah. Mungkin terlepas. Kadang-kadang Ustaz dah baca dah, nampak blue tick, tapi tiba-tiba tak balas. Ustaz kenapa ni? Blue tick tapi tak balas-balas. Mesej aku ni. Kadang-kadang tu semua bila Ustaz dah baca dah, Ustaz tak sempat nak balas. Kadang-kadang ada tetamu kat rumah Ustaz. Maka bila mesej tu masuk, mesej lain masuk, maka mesej anda akan turun ke bawah. Kalau boleh, tuan-tuan ulang sekali lagi. Ustaz, tolong balas mesej saya. InsyaAllah, Ustaz akan balas mesej anda. InsyaAllah. Okay, kalau anda ingin, boleh. Ustaz ulang sekali lagi. Ustaz anda sekali. Ada permintaan, ulang sekali lagi. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. 7 semua. 7 wakaf lagi tempat kita berhenti 7. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan amal, Ustaz amal daripada sejak tahun 1974 lagi tuan semua. Ustaz amal pernah amal 1974. Dan ayat kursi ni banyak dia punya kelebihan. InsyaAllah tuan-tuan kena stay tune dengan Ustaz. Kena ikut Ustaz Hidri Syahrir ni, tuan-tuan kena ikut. Bila Ustaz Hidri Syahrir masuk dalam anda punya wang, anda kena tengok. Kalau anda tak tengok rugi, sebab ayat kursi saja tuan semua. Okay, kalau tuan-tuan Ustaz boleh buat satu buku untuk anda. Banyak kelebihan-kelebihannya. Untuk kerezekian, untuk pelarisan, untuk perlindungan, untuk kita pertahanan. Macam-macam tuan-tuan kita boleh gunakan ayat kursi ni, insyaAllah. Jadi ini salah satulah. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan baca 7 kali. Kalau mampu setiap lepas sembahyang. Kalau mampu, kalau tak mampu baca sekali. Contohlah, subuh tak sempat baca 7 kali, baca sekali saja. Waktu zuhur ada masa, waktu rehat kan, kita baca 7 kali. Waktu asar tak ada masa sebab nak balik cepat. Takut jam semua, baca sekali. Waktu maghrib ada masa, baca 7 kali. Waktu isyak ada masa, baca 7 kali. Boleh baca tu, tak apa. Campur-campur pun tak apa, insyaAllah. Yang penting tuan-tuan baca, insyaAllah. Tuan-tuan buat dah tuan-tuan selama seminggu, 2 minggu, tuan-tuan akan nampak. Kalau ada gangguan dalam diri anda semua, kan, diri anda ada gangguan, insya-Allah dia akan keluar.
Jangan keluar. Sama ada keluar melalui muntah atau keluar melalui dia panggil pori-pori kita punya ruang, kita punya bulu roma ni, ataupun melalui kena kita kencing atau kita buang air besar. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan cuba amal. Dan kalau boleh waktu nak amal tu, kalau bila tak gelas air, satu gelas air kosong, satu lepas baca, tiup dan kita minum. Dan kita niat pada Allah Ta'ala agar Allah dah sembuhlah, buanglah segala benda-benda yang tidak baik dalam tubuh kita, insyaAllah. Okay, itu saja perkongsian Ustaz pada tuan-tuan semua. Okay, terima kasih pada tuan-tuan semua yang join pada malam ni, sama ada di bilik sebelah dan juga dengan di TikTok ni, insyaAllah. Kalau tuan-tuan semua, kalau boleh kita stay tune dengan Ustaz, insyaAllah. Ustaz akan keluar video pendek-pendek dan live ni kita akan buat, mungkin kita akan buat 2 kali seminggu ataupun sekali seminggu. InsyaAllah tengok atas kelapangan admin. Kalau admin kata Ustaz, kita buat 2 kali seminggu, insyaAllah Ustaz sedia untuk buat live bila-bila masa. Kalau admin kata tiap malam buat live, tak apa, Ustaz akan buat, insyaAllah. Itu kerja Ustaz untuk nak sampaikan. Sebenarnya tujuan Ustaz buat Ustaz Ili Syarif ni adalah kerana nak lebarkan lagi sayap Ustaz untuk agar apa yang Ustaz nak cerita nak kongsikan pada ni agar melebar luas sampai ke bukan setakat Malaysia saja, bukan setakat Sabah Sarawak saja, ke Brunei, Indonesia, Vietnam, Thailand, sampai ke luar-luar negara juga, insya-Allah tuan-tuan semua. Jadi doa kan tuan-tuan semua, doa minta Ustaz sihat dan juga Ustaz doa tuan-tuan semua agar tuan-tuan semua sihat walafiat dan kembali stay tune, insya-Allah tuan semua. Jangan lupa pada 14 hari bulan ni, 14 hari bulan ni Ustaz ada Ustaz akan kongsi tu semua. Ustaz akan ada bengkel percuma. Bengkel yang tidak perlu bayar tu semua. Bengkel tidak perlu bayar kepada anda. InsyaAllah Ustaz akan bagi pada anda pada 14 bulan jam 9 malam. Jam 9 malam Ustaz akan kongsi kepada anda, insya-Allah. Jadi kalau boleh, kalau tuan-tuan masih belum daftar, tuan-tuan boleh daftar dengan pihak-pihak itu ataupun tuan-tuan boleh kontak Ustaz. Ustaz tolong hantar link tu, Ustaz akan hantar link pada anda, insya-Allah. Okay, kalau boleh kita Ustaz jemput ramai-ramai sebab Ustaz akan kongsi satu amalan, tuan-tuan semua. Duit akan datang pada anda, akan datang pada anda, bertubi-tubi datang. Maksudnya kalau anda jual goreng pisang, tuan-tuan akan tengok bagaimana orang datang ke kedai anda. Ustaz tak pandai aturkan strategi. Ustaz tak pandai tuan semua. Kalau tuan-tuan cakap, Ustaz bagaimana nak strategi, Ustaz tak pandai. Ustaz bila terang demi Allah, Ustaz tak pandai. Tetapi tuan semua, ada orang pandai. Sifu-sifu kat luar sana pandai. Tetapi Ustaz hanya boleh kongsi anda itu bahagian rohani. Bahagian jasmani kita bagi orang yang pandai-pandai. Kita kata kita ada sifu-sifu yang hebat-hebat. Sekarang ini ada banyak Ustaz tengok platform yang mana mereka ni, Ustaz tengok masya-Allah tabarakallah, mereka ni menggunakan tujuan mereka dan untuk nak bagi kita ni semua ada duit. Tapi Ustaz tak pandai benda tu. Demi Allah Ustaz cerita, Ustaz tak pandai. Cuma Ustaz pandai bagaimana tuan-tuan nak usaha ikut rohani. Jasmani kita dah ada dah, kaedah strategi semua kita ada. Tetapi kalau tuan-tuan tidak ada kekuatan rohani, maka tak ngam juga tuan semua. Contohlah tuan-tuan buka restoran, buka kedai. Mula-mula laris, tiba-tiba jatuh. Tidak jatuh, orang tak datang kedai kita. Apa kita nak buat dah semua? Jumpa seafood tak jadi juga dah semua. Buat formula tak jadi juga. Maka kita akan rasa down. Di sini kita perlukan satu amalan yang mana amalan itu memberi kekuatan rohani kita. Di sini dah semua. Amalan Ustaz akan kongsi pada 14 bulan dah. Amalan yang merupakan dia punya pulling power untuk tarik keuangan anda. Ada keuangan untuk meninggikan omzet. Apa itu omzet? Omzet lah tuan-tuan semua, iaitu dia panggil janda kita punya keuangan kita, bisnes kita akan meningkat, insya-Allah. Okay, tuan-tuan inginkan, okay, boleh hubungi pihak admin ataupun hubungi Ustaz, insya-Allah Ustaz akan bagi. Jom kita akan jumpa ramai-ramai, stay tune dah semua. Amalan Ustaz akan kongsi, memang tuan-tuan akan sepuas hati pada 14 hari bulan ni, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan perkongsian Ustaz pada tuan semua. Okay, Ustaz mohon ampun dan maaf dan lebih kurang yang mana tak sempat jawab soalan tu. Kalau boleh send soalan tu pada Ustaz akan jawab tuan semua. Dan kalau ada apa-apa nak jumpa Ustaz, boleh datang jumpa Ustaz. Cuma call Ustaz dulu, buat appointment, Ustaz akan beritahu lah jam berapa yang tuan-tuan nak jumpa Ustaz, insya-Allah. Okey, itu saja tuan-tuan semua perkongsian. Sebelum kita berundur, Ustaz kita doa dulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adana ma rasulullah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala', rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala', rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adana ma rasulullah walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.